Jangan bimbang segambut, saya akan bagi. Terima kasih Datuk Di-Pertua kerana memberi izin kepada saya ikut serta membahas Belanjawan 2012. Secara jujurnya tiada siapa yang akan menafikan ianya sebagai belanjawan pilihan raya. Saban tahun berbilion ringgit diperuntukkan untuk pembangunan luar bandar. Namun hasilnya masih belum boleh dibanggakan. Di manakah silapnya? Mungkinkah kelemahan agensi pelaksana atau ketirisan yang terjadi? Atau mungkin masih ada unsur-unsur penyelewengan? Sebagaimana kes bantuan PPRT suatu masa dulu. Jerun terlepas, bilis yang kena. Untuk itu saya pohon penjelasan berapakah kes-kes rasuah yang melibatkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Apakah ada program bersama SPRN dijalankan bagi memastikan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah tidak terbabit dengan gejala rasuah? Apakah ada kajian dilakukan oleh SPRN terhadap tata cara dan operasi agensi-agensi di bawah kementerian? Datuk Yang Di-Pertua, apakah alasan dan kriteria kementerian terpaksa melantik perunding dalam melaksanakan projek kementerian? Berapakah peruntukan yang dihabiskan dalam membayar setiap perunding-perunding ini? Berdasarkan kajian yang dibuat, apakah masalah utama kerajaan dalam membangunkan kawasan luar bandar? Datuk Yang Di-Pertua, pelancaran dasar agro makanan negara 2011 hingga 2020 mendedahkan kelemahan dasar pertanian negara. Keupayaan negara dalam mengeluarkan sendiri makanan masih jauh. Negara masih bergantung kepada negara jiran bagi membekalkan makanan asasi. Malamnya, sumber asas makanan negara terus diperniagakan. Monopoli bernas seharusnya dihentikan. Kerajaan telah pun membuka jelapan makanan negara yang baru termasuk di Sabah dan Sarawak, walaupun kosnya agak tinggi. Agensi seperti KADA, misalnya yang asyik berslogan, KADA baluh negara. Semenjak pengurusi KADA yang ada sekarang menerajui KADA, berapakah jumlah peningkatan hasil padi kawasan KADA dan berapakah peningkatan hasil pendapatan petani seliaan KADA? KADA juga dipohon tidak dijadikan sebagai jentera kempen politik pengurusi KADA, sebagaimana kemas dan jasa. Kaki tangan bergerak ke kampung-kampung atas alasan bancian sosioekonomi petani. Tetapi banyak soalan menjurus kepada soal politik. Penggiat politik hadir ke KADA bukan untuk bincang masalah petani, tapi semata-mata untuk mencari projek mencuci tali air dan sebagainya. Kesian petani KADA mendapat pengurusi pemimpin politik UMNO. Para penanam padi dahulu punya mandiri dan juga stok sendiri yang dinamakan baluh. Namun kini melalui dasar pertanian negara yang menjutawakan bernas dengan keuntungan ratusan juta setahun, kilang-kilang kecil padi dihapuskan. Petani padi terpaksa membeli beras untuk dimakan. Malahan lebih menyedihkan, petani padi pun menunggu bantuan beras. Apa jenis dasar ini? Bekalan benih padi juga jadi masalah di negara kita. Apakah penyelesaian kerajaan mengatasi masalah benih padi ini? Datuk Yang Di-Pertua, dalam menyediakan makanan asas yang menyihatkan rakyat, terus dipertaruhkan dengan habuan keuntungan menjaga kepentingan kapitalis industri kimia dan racun pertanian. Dalam belanjawan juga dilihat tiada fokus khusus untuk program pertanian yang melestarikan alam. Belanjawan semacam ini pasti menghuru-harakan negara, mengharu-birukan negara. Rakyat, haiwan, serangga, tumbuhan bahkan mikrob yang menghuni dalam sempadan negara ini tidak selamat segala hidupan yang ada. Tanah terus diracun. Dari tahun 2008 hingga 2010, kerajaan telah membelanjakan sejumlah 394.3 juta untuk bantuan racun. Dalam tahun 2010 saja, kerajaan telah membekalkan 2,002 juta liter racun kepada petani. Ini menjadikan tanah semakin tidak subur, bahkan menagih kos yang lebih tinggi untuk diusahakan. Belanja untuk bantuan racun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini menggambarkan penggunaan racun semakin bertambah. Mungkin sampai satu masa hanya syarikat besar yang mampu mengusahakan pertanian. Petani bermodalkan tulang selaka dan satu kerbai besi tidak akan lagi mampu mengusahakan pertanian. Datuk Yang Di-Pertua, terminal makanan negara, teman di Kota Baru yang sepatutnya menjadi terminal para petani, peladang, peternak dan nelayan telah bertukar menjadi terminal penyokong fanatik UMNO gelombang merah. Pada 5 Oktober lalu, bukan riuh rendah pemborong dan pembeli produk pertanian kedengaran. Sebaliknya, jerit pekik laungan kosong nak merampas negeri Kelantan daripada perkataan rakyat yang membingitkan telinga. Apakah langkah-langkah kerajaan dalam memastikan terminal makanan negara benar-benar berfungsi sebagaimana tujuan asal pembinaannya?
Berapakah lot-lot perniagaan yang masih tidak menjalankan perniagaan dan berapakah jumlah pengunjung yang hadir berurus niaga di Teman. Datuk Yang di-Pertua. Bersebelahan Terbina Makanan Negara di Kota Baru Kerajaan Negeri Kelantan mengumpulkan para petani miskin di Taman Organik Negeri Kelantan. Di situ para petani diajar bagaimana berinteraksi dengan air alam, haiwan dan juga tumbuhan. Para petani di situ juga dididik bagaimana hutan belantara tidak memerlukan baja subsidi dan racun perosak. Bahkan diingatkan tiada siapa yang membaja dan beracun, hutan belantara tetap subur dan menghijau. Di Kelantan dasar kita, pertanian adalah satu ibadah. Memperkasakan para petani bukannya memperkayakan syarikat kapitalis. Di Taman Organik Negeri Kelantan membuktikan bahawa padi yang ditanam hanya perlu dibajai pada musim pertama sahaja. Itu pun baja yang diproses daripada bahan-bahan tempatan. Hasil dari pemulahan tanah yang dijalankan, para petani tidak lagi perlu bergantung pada baja juga racun serangga. Hasil daripada mengenali alam, petani tidak lagi perlu mengeluarkan wang membeli racun syarikat kroni kapitalis. Tuan Yang di-Pertua. Seharusnya kerajaan belajar daripada pengalaman India dalam melaksanakan pertanian bebas racun dan kimia. Mereka berjaya melestarikan pertanian. Berapakah jumlah dan kos lawatan ke luar negara yang telah diatur oleh kerajaan dalam mempelajari kaedah pertanian? Mengapakah pula amalan pertanian organik dan ekologi yang dipraktikkan di negara luar tidak pula dilaksanakan meluas di negara kita? Datuk Yang di-Pertua. Kita juga mungkin boleh menggunakan pakai kepakaran sebahagian dari ahli-ahli parlimen kita yang telah berkursus pertanian di Taiwan satu masa dulu. Apakah praktis kemajuan pertanian di Taiwan yang telah dilaksanakan di sini? Datuk Yang di-Pertua. Bagi memastikan golongan miskin mendapat jaminan makanan, Kerajaan Negeri Kelantan memperkenalkan skim Al-It'am, pemberian beras percuma kepada penduduk miskin. Di Indonesia pula diperkenalkan skim Raskim, beras untuk orang miskin. Saya pohon penjelasan kerajaan berkaitan bantuan beras kepada golongan miskin yang diwar-warkan sedikit masa dulu. Adakah program ini telah berjalan dengan lancar atau belum? Datuk Yang di-Pertua. Dalam buku memori Pejuang Bangsa bersama Mencipta Masa Depan Gemilan, terbitan Jabatan Penerangan Malaysia, nama-nama seperti Tuk Jangguk, Engku Besar, Jeram, Tuan Ahmad, Penghulu Adan, Haji Said dan Cik Ishak disebutkan sebagai penentang penjajah British di Pasir Putih, Kelantan pada tahun 1915. Justru itu, selain daripada peruntukan khas one-off kepada 62,000 bekas anggota polis serta balu yang pernah berkhidmat semasa darurat, kerajaan juga perlu mengenal pasti para pejuang kemerdekaan yang lain. Nama-nama mereka ini terpahat di hati rakyat dan mereka ini perlu sama diberi penghargaan. Berapa ramaikah dan sila namakan nama senarai rasmi para pejuang kemerdekaan yang diiktiraf kerajaan? Datuk Yang di-Pertua. Seterusnya saya beralih kepada soal institusi penjara. Ada bekas banduan yang berjumpa dengan saya, dia pohon agar institusi ini jadikan sebagai tempat pemulihan bukan tempat penderaan. Kerajaan juga sepatutnya membuat transformasi dalam bidang ini. Kegagalan institusi penjara di Malaysia menjadi institusi pemulihan sangat memalukan. Masih ada penjara di Malaysia, para penghuninya terpaksa membuang air besar dalam tum di hadapan penghuni yang lain akibat tiada kemudahan asas. Masih ada penjara di Malaysia yang penghuninya terpaksa berkeadaan separuh bogel akibat kepanasan kerana kesesakan. Begitu juga dengan pusat pemulihan akhlak. Dimaklumkan tiada program pemulihan khusus untuk tahanan kecuali setiap pagi menyanyikan lagu. Tidak dibekalkan penceramah agama khusus untuk memberi didikan bimbingan rohani khususnya kepada tahanan beragama Islam. Tuan Yang-di-Pertua, akhirnya saya juga pohon penjelasan berkaitan dengan permohonan undi awan ditukar kepada undi pos. Merujuk kepada kes 408 isteri tentera di kamp Desa Pahlawan Parlimen Ketereh, daerah mengundi 026 sekan 25 sekan 08. Perbicaraan terhadap bantahan kami telah bermula pada 13 Oktober. Perbicaraan hari kedua ditangguhkan apabila perundingan dibuat dengan SPR. Beberapa soalan ingin saya bangkitkan di sini. 1. Berdasarkan temu bual yang kami lakukan dengan pemohon, mereka menyatakan mereka tidak pernah pun mengisi boran A untuk mengundi secara pos. Menggambarkan di sini seolah-olah ada satu perancangan khusus oleh mereka yang berkepentingan untuk melaksanakannya. Ya, baik Ahmad. Cukuplah. Ada dua sikit. Memanglah terlebih ya, Ahmad. Okey, terima kasih.